Bye. Ya, lagu hidup kita tenang. Okay, catch and release. Sama ada ikan kita nak bawa balik ataupun ikan kita nak lepaskan balik. Jadi hari ni insya-Allah aku akan kongsikan, kita akan bincang apakah kebaikan dan keburukan dan apakah juga kepentingan catch and release dalam kita punya dunia pemancingan kita. So kita tengok intro dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okay, aku doakan supaya semua yang menonton di depan handphone, di depan laptop tengok video ni sentiasa dalam perlindungan dan sentiasa dalam keadaan sihat, terutama di sepanjang tempoh-tempoh kritikal ini. Okay, kepada yang baru kepada channel ini, selamat datang ke Arif Fishing. Nama aku Arif dan hari ini aku nak bersembang ataupun kita nak just kata topik-topik yang biasa, tiada tips, tapi ini hanyalah perkongsian pandangan aku sebagai seorang pemancing, seorang angler terhadap satu perbuatan ataupun satu kita panggil habit lah, iaitu catch and release ataupun tangkap dan lepas kita punya hasil tangkapan. Apakah itu catch and release atau kita panggil CNR? CNR ni adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh pemancing, oleh angler, yang mana ikan tangkapan yang didapat itu dilepaskan kembali ke air lah. Catch and release ni sering dilakukan ataupun jadi satu perkara wajib di negara-negara maju, seperti contoh di Amerika Syarikat, di Australia, di Jepun, yang mana diorang mengambil kira industri pemancingan ini sebagai satu perkara yang amat penting bagi diorang, dan diorang telah menetapkan syarat di mana ikan-ikan yang adalah kategori-kategori dia yang perlu dilepaskan semula. Tidak semua ikan boleh dibawa balik. Tetapi sejauh manakah kita di Malaysia ini, pemancing-pemancing di Malaysia ini mengamalkan perkara ini? Jadi hari ini aku nak cuba kupaskan isu ini, walaupun isu ini sedikit sensitif atau banyak sensitifnya. Okey. Sensitif waktu bila? Bila mana contoh kita ni jenis apply CNR, di mana kawan kita tidak apply CNR, bila kita memancing bersama, bila kawan tu nak bawa balik dia rasa segan kan. Kita pula kita lepaskan ikan depan dia, dia boleh menimbulkan macam tak sedap lah, satu situasi tak sedap lah. Korang faham kan benda ni? Okay, jadi hari ni aku bukan nak membincangkan ini salah, ni betul tidak, tapi aku nak bincangkan apakah kefahaman tentang CNR dan apakah kebaikan dan juga keburukannya. Baik, kefahaman tentang CNR ni adalah sebenarnya tidak, kita tak lepaskan semua ikan-ikan yang kita pancing. Semua ikan kita dapat kita lepas, tidak. CNR ni sebenarnya catch and release ni dia lebih kepada mengambil atau back and limit size, ataupun kita mengambil ikan yang perlu sahaja dalam saiz yang dibenarkan sahaja. Maksudnya dia ada dua, kita kena lepaskan kembali ikan yang kecil ataupun kita kena lepaskan balik ikan yang besar. Okey, ada setengah negara yang diwajibkan semua ikan dilepaskan semula. Ada spesies-spesies tertentu yang kategori memang dah nak pupus dan diorang memang jaga, seperti contoh apa lah, tak ingat aku nama ikan ni. Yang ikannya panjang, ikan zaman purba tu. Allah, aku tak ingat nama ikan ni. Itu wajib dilepaskan semula. Itu wajib dilepaskan semula. Aku tak ingat, sumpah aku tak ingat, sorry. Okey. Dan pula kita tak semestinya CNR ni, macam cakap dia, kita tak semestinya kita kena lepaskan semua ikan yang kita tangkap. Sebab pemancing-pemancing profesional mana pun nak makan ikan juga, betul? Kan? Seperti contoh, aku ambil contoh Kalau seperti contoh ikan siakap, kalau contoh di Australia, bawah 60 cm hendaklah dilepaskan semula, kerana bawah 60 cm dikategorikan sebagai ikan yang juvenile. Manakala, kalau tak silap aku, atas 80 cm dia kena lepaskan juga kerana ikan ini sudah bersaiz induk. Kerana siakap ni dia special. Siakap ni bila dia bawah 60 cm dia semuanya jantan kecil. Dia jantan. Semua bawah 60 cm semua jantan. Bila dia membesar melebihi 80 cm ke, tak silap aku atas 80 cm atau 100 cm, aku tak berapa pasti, tapi di lingkungan itulah dia bertukar jantina kepada betina, yang mana bila dia membesar dia akan melepaskan telur untuk pembiakan dia punya spesies lah.
Jadi sebab itu mereka melarang yang kecil ni bagi diorang hidup dulu. So yang besar dia kena lepaskan sebab dia nak lepaskan telur. Jadi kita hanya dibenarkan bawa balik ikan yang dalam lingkungan 60 hingga 80 cm sahaja yang dibenarkan. Maknanya still boleh bawa balik, tetapi bukannya ada saiz-saiz yang ditetapkan, dan juga ada bilangan-bilangan yang ditentukan. Dia macam contoh satu orang satu angler boleh bawa balik 3 ekor ke 2 ekor macam itulah. So ini kefahaman tentang catch and release. Jika di Malaysia industri pemancingan kita belum lagi mengetatkan ataupun menguatkuasakan ikan-ikan ini wajib dilepaskan. Ada setelan ikan yang saiz kecil atau saiz besar wajib dilepaskan. Kerana kita sejak dari dulu lagi, dari azali, daripada zaman tok nenek kita lagi, kita tak pernah lagi diajar atau dididik untuk catch and release ni. Catch and release ni datang bila mana pemancing-pemancing semua dah ke arah permodernan, semua dah ke arah sport fishing. Sport fishing ni apa? Sport fishing ni adalah orang yang memancing tujuan rekreasi, di mana mereka mancing menggunakan umpan-umpan tiruan ataupun artificial lure. Contohnya casting, jigging, popping, fly. So ini dikategorikan sebagai sport fishing, sport fisherman. Sebab tu dipanggil angler lah. Okey. Tapi kita ambil contoh sekali semula balik. Kalau ambil kira di Malaysia, ikan-ikan yang boleh dikategorikan wajib lepas, ini pada pandangan aku, dan ini juga aku petik daripada ramai orang-orang lama yang mengatakan, macam contohnya orang lama dalam pemancingan adalah Abang Ali Mianib. Idola aku, idola ramai pemancing-pemancing. Lama dah dia sekarang pengarah perikanan di Negeri Sembilan kalau tak silap. Dia telah meletakkan satu saranan yang mengatakan 3 spesies yang wajib dilepaskan dalam perairan Malaysia. Pertama, toman. Yang kedua, spesies billfish. Billfish ni ikan berparuh, sama ada layaran, mersuji atau marlin, wajib dilepaskan. Dan yang ketiga adalah black bass ataupun tembaring. Kerana ketiga-tiga spesies ini adalah spesies yang game fish, yang mana inilah dia spesies yang memberi keseronokan yang maksimum kepada angler-angler yang mencari dia, yang memburu dia. Tapi pula dalam pandangan aku, kita boleh tambah satu lagi spesies, iaitu jerung ataupun ikan hiu lah. Sebab orang mancing hiu, orang tangkap hiu bukan nak makan ikan hiu tu, tapi dia hanya nak ambil sirip saja. Maknanya kita bukan pancing dia bukan untuk makan dia, tapi kita nak bunuh dia sebab kita hanya ambil dia punya sirip saja. Jadi ikan hiu juga boleh dikategorikan sebagai prohibited species untuk ditangkap dan dibawa balik lah. Ini pada pandangan aku saja. Baik, kita pergi kepada kebaikan dan keburukan dia lah. Okey. Kebaikan catch and release ni, pertama sekali dia memelihara populasi. Okey, memelihara populasi macam mana? Okey, seperti contoh, zaman sekarang berapa orang yang pernah dapat ikan kerandang, ikan toman bunga? Aku sendiri pun tak pernah dapat. Sepanjang-panjang aku lama aku casting, tak pernah langsung dapat ikan ni. Kerana populasi dia semakin lama semakin menghilang. Okey, jangan heran ya, satu hari nanti ikan-ikan yang ada di Malaysia ataupun di dunia ni boleh pupus. Tidak mustahil, kerana pertambahan ataupun percambahan orang yang meminati hobi memancing ni semakin lama semakin meningkat hari demi hari. Ramai orang masuki ke dunia pemancingan ini, jadi anglers, jadi professional angler, kan, mancing. Jadi semakin lama semakin ramai, dan semakin lama semakin ramai orang yang memburu ikan-ikan game fish ni. Jadi tidak mustahil satu hari nanti dia akan pupus. Dan jangan pelik jika mungkin 10-20 tahun lagi ikan haruan pun tak ada dah dalam perairan kita. Jadi kalau boleh kita nak elakkan perkara ni berlaku. Okey, kalau kata ikan tak boleh pupus, kenapa sekarang dah tak jumpa dah kita casting-casting dapat jumpa bergahak? Kenapa dah tak jumpa dah casting-casting dapat contohnya arwana? Dah tak dapat dah. Dulu casting-casting kat Lombong, aku ingat lagi majalah Sirip dulu casting-casting trolling di Lombong dapat ikan tapah. Itu tahun 2000 berapa? 2002, 2003 macam tu lah, tak silap lah. Bayangkan. Ada sekarang tapah kat Lombong? Tak ada. Okey, maknanya ikan tu telah pupus. Okey, itu pertama, jaga populasi. Yang kedua, kita jaga memelihara ekosistem lah. Kerana setiap ikan itu ada dia punya peranan di dalam perairan. Contoh, kita dapat ikan buntal, kita tak mau ikan ni kita lepaskan balik kepada air, kerana ikan buntal ada fungsi di dalam ekosistem, dalam persekitaran habitat dia. Okey, yang ketiga, kita dapat beri manfaat kepada orang lain. Apa maksudnya? Kita dapat bagi manfaat kepada orang lain. Contoh, hari ni kita strike mama toman, berat dia 9 kilo. 9 kilo, 10 kilo ni adalah kategori rare lah. Kalau toman dah susah nak jumpa.
Okey, dah susah nak jumpa, serius memang susah nak jumpa. Siapa dapat tu memang boleh kata dia memang luck dia bagus. Okey, kita lepaskan balik Toman. So ikan itu dah pulih, dah kembali bertenaga dan sebagainya. Dia memberi peluang kepada orang lain untuk strike ikan tu. Jadi kita bagi peluang kepada orang lain untuk merasai tarikan ikan ni. Itu maksud dia, kita bagi peluang kepada orang lain. Kerana seorang sport fisherman ni, kejayaan utama dalam arena yang dipilih ni adalah fight ikan tu. Kejayaan utama bagi sport fishing ni, orang yang memancing secara rekreasi ni, kejayaan ni adalah perlawanan, bukannya ikan, bukannya hadiah. Okey, itu dia. Sebab kalau bukan sebabkan perlawanan, tak ada orang sanggup bayar ribu-ribu ke luar negara hanya untuk pergi memancing. Faham? Faham. Okey. Dan yang kemudian yang keempat, kita berpeluang lagi boleh jumpa ikan-ikan yang rare di masa-masa akan datang. Okey. Semasa kita kecil, kita selalu dengar kan ayah kita, atuk kita, pakcik-pakcik kita cakap ikan haruan setakat saiz 2-3 kilo senang-senang je dapat kan. Cuba apa yang jadi pada sekarang, dapat yang saiz 500-600 gram pun dah kira besar. Okay, itu maksudnya macam aku cakap tadi, ikan boleh pupus kerana jika kita tidak jaga populasi, kita tak sama-sama kita jaga benda ni, maka lama kelamaan dengan kepesatan pembangunan yang ada di negara kita sekarang ni, pembangunan Malaysia sekarang ni, ditambah lagi dengan kepesatan pemancing-pemancing yang semakin ramai, apa yang berlaku kepada perairan-perairan kita, semakin lama dia akan makin berkurang, kualiti dia tercemar dan sebagainya. Okey, ada yang lombong ditimbus dan sebagainya. Jadi ini antara faktor-faktor dia lah. Okey. Dan yang terakhir sekali, kebaikan kita catch and release ni adalah untuk generasi akan datang. Bayangkan kita ni dalam tahun 2020, macam saya umur 30 tahun, sekarang ni 32 tahun, sudah tidak merasa ikan kerandang. Saya cakap tadi ikan kerandang, dah tak merasa dah casting-casting, jumpa sebarau badung besar-besar. Boleh jumpa, kita kena pergi jauh. Bayangkan apa yang berlaku pada generasi anak-anak kita. Tak silap anak-anak kita nanti ikan haruan pun dah tak kenal lah. Ini antara kebaikan dia. Tetapi pula CNR ni ada juga keburukan dia. Okey. Keburukan dia yang pertama, jika kita tiada ilmu yang cukup, kita tak handling ikan dengan cara yang betul, ikan yang kita lepaskan itu berpotensi tinggi untuk mati. Okay. Kalau kita rujuk artikel-artikel berkenaan catch and release, banyak ditulis oleh negara-negara luar. Kalau kita baca, tidak semua kondisi ikan yang boleh kita lepaskan. Contoh, jika ikan yang tertelan dan ada bleeding, ikan itu bleeding, potensi untuk ikan itu mati melebihi 50%. Maknanya, jika kita tangkap ikan tu telan dalam, maka kita kena ambil lah ikan ni. Itu satu. Jika satu lagi, yang kedua, bila kita fight ikan itu disambar oleh ikan lain. Contoh, dia kena sambar, kita dapat ikan sebarau kena sambar dengan toman, kita dapat ikan kalau kat laut kena sambar dengan GT lah, kena sambar dengan jerung lah. Okay. Dan ikan tu separuh kena kan, dah tak potensi hidup, dah tak boleh, kita tak boleh lepaskan balik kepada air, dia akan mati. Dan yang ketiga, dia akan mati jika mini basin di laut. Bila contohnya ikan yang berada di dasar, contoh ikan kerapu, ikan jenahak kan, berada di kedalaman 40 meter, 50 meter, 100 meter, 150 meter, kita pump, kita naik, kita pump, dan sistem dalam badan dia tu tidak sempat untuk meneutralisekan tekanan yang dia terima daripada yang sebab dia naik cepat. Jadi sistem dalam badan tak sempat untuk neutralisekan tekanan itu, maka dia akan terkeluar dia punya gelembung tu kan. Itu dah tentu mati, kita kena bawa balik. Satu lagi, kalau kadang-kadang kita naik, dia tak terkeluar tapi perut dia kembung macam berangin tu, itu pun kita kena, ada satu teknik dipanggil CPR and CNR. Maksudnya sebelum kita lepaskan, kita kena CPR dulu. Dia kena ada cara dia lah, cara nak buang angin, kena cucuk sikit bagi dia, lepas tu kemudian kita pulihkan dia, baru kita boleh release. Maknanya walau kita nak catch and release, kita tak boleh suka-suka, kena ikan terus release, ikan berdarah terus pun kita release, tak boleh. So ini akan memberi lebih keburukan lagi sebenarnya berbanding kebaikan. Okay, dan yang kedua keburukannya adalah, seperti contoh ini adalah lebih kepada ikan perosak. Ikan perosak ni adalah ikan luar negara yang menjarah kita punya perairan kita. Seperti contoh yang paling dekat kita ambil kira adalah peacock bass. Peacock bass ni dia ada benda yang macam mana? Peacock bass ni adalah ikan game fish. Ikan game fish yang mudah kita cari bagi menggantikan game fish kita yang semakin hilang. Tetapi dalam macam sama, peacock bass ini dia memusnahkan ikan-ikan tempatan. Anak-anak toman habis semua. Dia
kalah dengan dia. Teman-teman habis pupus, sebarau-sebarau habis pupus sebabkan ikan ini. Okay, jadi jika kita tangkap ikan ini, kita lepaskan balik, maka potensi untuk ikan di tempat itu semakin pupus adalah tinggi. Tetapi yang bagusnya pula, kita semakin banyak populasi dia, semakin potensi kita untuk cari strike kita lah. Okay, cuma apa yang boleh aku pesan secara peribadi, bila kita dapat kat lombong ni, kita jangan pindahkan ke lombong lain. Kalau kata lombong lain itu belum ada lagi spesies-spesies yang pengacau ini, dia masih dara lah, masih suci, ya, jangan kita pindahkan dia, kerana dia akan merosakkan ikan tempatan kita yang lebih kita sayang sebenarnya. Okay, so ini ya dua keburukan yang boleh aku fikirkan tentang catch and release ni. Macam mana pula dari segi hukum? Okay, bab ini pun kita kena ambil kira juga. Okay, apakah hukum kita tangkap dan lepas ikan ni? Okay, pertama sekali sebelum aku buat video ni, aku buat sedikit bacaan, sedikit semakan rujukan, dan aku telah menemui dua penulisan yang ditulis. Satu ditulis oleh majalah Umpan. Pertanyaan yang diberi adalah apakah apakah hukumnya kita tangkap dan kita lepaskan kembali ikan. Dan yang kedua rujukan yang aku jumpa adalah artikel yang ditulis oleh Ustaz apa nama ni, Luqman, tak silap Ustaz Luqman Makhtar nama dia. Ya, betul. Okey, ini pun sama juga, dia menjawab persoalan yang ditanya oleh dia punya orang ramai lah tentang ikan tangkap dan lepas. Dan kedua-duanya memberi kesimpulan yang mana memancing ini termasuk dalam kategori perburuan, iaitu harus memburu ikan, memburu binatang untuk tujuan makan, maka hukumnya harus. Tetapi ia jatuh haram bila mana kita menggunakan hidupan bernyawa sebagai untuk mencari keseronokan. Masa contoh sirkus, yang kita main sirkus, orang main sirkus tu seksa haiwan, tak bela burung dan sebagainya, itu kategori menyeksa haiwan. Dan bila kita tengok memancing ini juga menyeksa haiwan, kerana kita tangkap dia sakit, kita lepaskan balik. Tetapi dalam pandangan yang diberikan, di bawah kesimpulan yang diberi, ia jatuh ke hukumnya makruh bila mana kita melepaskan kembali ikan yang kita tak mau. Maksudnya contoh dia, kita nak cari ikan siakap merah, kita dapat ikan yang besar ini, siakap merah. Okey. Dan kita berniat yang kita lepaskan kembali untuk menjaga populasi dia. Maksudnya ikan tu boleh membesar lagi. Jika tak cedera teruk lah, kita lepaskan kembali. Dan ikan yang besar kita lepaskan balik atas tujuan kita nak jaga populasi dia, mungkin ikan tu bertelur dan sebagainya, maka hukum jatuh makruh. Okey, tapi jika benda ni aku tersilap untuk menyampaikannya, maka aku minta maaf. Korang boleh betulkan. Okey. Tetapi inilah mengenai pembacaan aku, inilah yang ditulis. Pada aku, pandangan aku bergantung kepada angler-angler, tepuk dada tanya selera. Dan seperti aku buat, biasanya aku niat begitulah. Kecil ni nak makan pun tak diisi, jadi kita lepaskan supaya dia boleh hidup untuk kelestarian spesies dia, maka hukum jatuh makruh, wallahu alam. Okey, jadi cara kesimpulannya, aku dah cakap agak panjang ni. Kebaikan dan keburukan yang aku dah sharekan tadi, aku dah cuba explain tadi. Kalau kita tengok, banyak kebaikan daripada keburukan. Jadi pilihan di tangan anglers. Aku bercakap hari ini bukan untuk memaksa semua anglers untuk melepaskan semua tangkapan dia, kerana kita semua tak sama. Ada yang betul-betul jadi anglers, sport fishing, tapi dalam masa yang sama dia nak cari lauk. Teruskan, go on bro, tidak ada masalah. Okay, teruskan. Tapi bila mana kita dapat ikan perosak kita, maksud untuk ikan perosak, bukan ikan perosak, ikan pengacau, buntal dan sebagainya, kita lepaskan balik lah. Okay. Tapi walau bagaimanapun, walaupun kita nak cari makanan, kita nak cari lauk dan sebagainya, tapi kalau dapat saiz yang terlalu kecil, kita lepaskan lah. Okay. Kita lepaskan, InsyaAllah ada lagi rezeki kita dapat saiz yang lebih baik. Kita boleh bawa balik ikan, tapi hendaklah berpada-pada untuk generasi akan datang dan kelestarian spesies lah. Okay. Aku minta maaf, topik hari ni agak mungkin menyentuh banyak pihak. Mungkin orang yang tak suka apa yang aku cakap, tapi tujuan aku hanya satu, untuk memberi perkongsian supaya kita dapat menimba ilmu dan kita sama-sama membuka minda kita. Okay. Kita buka minda kita, kita kena berbesar hatilah, buka hati kita. Jangan kita, kalau kau nak tak suka tak apalah, tapi ini aku share ni tujuan untuk perkongsian supaya kita sama-sama berfikir untuk masa depan kita lah. Siapa yang nak casting sampai tahun ni je? Aku kalau boleh nak casting sampai aku tua.
aku nak fight ikan besar sampai kita tua. Jadi di sinilah permulaannya. Kalau kita tak buat, siapa lagi yang akan mulakan? Kita bermula dari satu, dia akan merebak jadi 100,000 dan 1 juta orang lah. Maka bila ramai yang buat, bila ramai yang apply, maka benda ni akan jadi budaya kita. Dan insya-Allah ikan kita kita punya stok-stok ikan yang kita nak dapatkan game fish ni sentiasa ada, dan kita tak susah nak cari strike lah. Okay, itu saja. Kalau aku dah salah silap cakap pada kali ni punya perkongsian, aku minta maaf banyak-banyak. Aku tidak ada niat nak menyinggung sesiapa, hanyalah untuk berkongsi idea ataupun pandangan daripada seorang anglers. Macam aku cakap biasa, sebenarnya aku bukan sesiapa, aku pengalaman pun tak banyak, mancing pun sekadar di sini-sini saja. Tapi aku ada hasrat untuk ceritakan benda ni kepada semua. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi ke next video. Itu saja. Terima kasih pada yang menonton video ni. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Okay, tinggalkan komen. Kalau apa yang aku cakap ini tidak betul, boleh tinggalkan pandangan korang. Tegur, kita sama-sama buat teguran, tak ada masalah ya. Kita bersifat terbuka, tak ada masalah. Okey, itu saja kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi next video insya-Allah. Assalamualaikum.